Pada Disember 2025, MMHE Malaysia Marine and Heavy Engineering menerima satu sijil daripada sebuah badan klasifikasi Amerika Syarikat. Ia adalah untuk sebuah platform jana kuasa nuklear terapung yang dilengkapi dengan 2 unit SMR jenis Malaysia Mutiara 100. Ia merupakan sebuah loji jana kuasa nuklear yang terapung di atas laut. Pada masa yang sama, BHIC, Bausted Heavy Industries Corporation, mengumumkan kerjasama dengan TerraPower, sebuah syarikat yang diasaskan oleh Bill Gates untuk membangunkan reaktor garam lebur. Sapura Marine juga tidak ketinggalan menjalin kerjasama jangka panjang dengan TNB Engineering Technology untuk membangunkan teknologi loji jana kuasa nuklear marin. 3 gergasi pembinaan kapal Malaysia ini semuanya menuju ke arah yang sama. Itulah dia pasaran loji jana kuasa nuklear terapung. Pasaran ini yang bernilai 30 bilion ringgit pada tahun 2024 dijangka berkembang kepada 47 bilion ringgit menjelang 2030. Kadar pertumbuhan tahunan purata ialah 7.7%. Apa yang lebih mengejutkan ialah unjuran bahawa ia akan berkembang kepada saiz 500 bilion menjelang 2040. Mengapakah syarikat-syarikat pembinaan kapal kini cuba membina loji jana kuasa nuklear dan mengapakah hanya Malaysia yang begitu agresif dalam usaha ini? Nama rasmi untuk loji jana kuasa nuklear terapung ialah FNPP, iaitu Floating Nuclear Power Plant. Secara harfiahnya, ia adalah loji jana kuasa nuklear yang terapung di atas laut. Tidak seperti loji jana kuasa nuklear konvensional yang perlu dibina di darat. Loji jana kuasa nuklear terapung boleh dipindahkan ke lokasi yang memerlukannya dengan memasang reaktor nuklear kecil pada kapal atau struktur terapung. Ia boleh dianggap sebagai sebuah loji jana kuasa bergerak. Negara pertama di dunia yang mengkomersialkan loji jana kuasa nuklear terapung ialah Rusia. Akademik Lomonosov yang mula beroperasi pada Disember 2019 terapung di Lautan Arktik dan membekalkan tenaga elektrik ke kawasan-kawasan terpencil di Timur Jauh. China juga telah memulakan penyelidikan mengenai loji jana kuasa nuklear terapung sejak tahun 2010. Kemungkinan besar ia akan dipasang di perairan Yantai wilayah Shandong. Lokasi ini terletak tidak jauh dari perairan Malaysia. Mengapakah ada usaha untuk meletakkan loji jana kuasa nuklear di laut? Pertama, ia bebas daripada isu penerimaan masyarakat setempat. Untuk membina loji jana kuasa nuklear di darat, tantangan daripada penduduk adalah sangat hebat. Keadaan ini menjadi lebih teruk selepas insiden Fukushima. Namun jika ia berada di atas laut, masalah seperti ini dapat dikurangkan. Kedua, bekalan air penyejuk mudah diperoleh. Reaktor nuklear memerlukan penyejukan secara berterusan. Di tengah lautan, bekalan air penyejuk adalah tidak terhad. Ketiga, ia mudah alih. Ia boleh dipindahkan ke mana-mana sahaja yang memerlukan tenaga elektrik. Kawasan kepulauan pelantar penggerudian minyak luar pesisir wilayah kutub. Dan juga kawasan yang rangkaian kuasanya musnah akibat perang. Keempat, ia boleh digunakan sebagai pangkalan pengeluaran hidrogen. Haba dan elektrik yang dihasilkan oleh loji jana kuasa nuklear boleh digunakan secara terus untuk menghasilkan hidrogen bersih. Ini ibarat mencapai 2 matlamat serentak, neutraliti karbon dan keselamatan tenaga. Walau bagaimanapun, elemen teras di sini bukanlah reaktor itu sendiri. Teknologi reaktor telah terkumpul selama lebih 60 tahun. Ia adalah teknologi yang sama digunakan dalam kapal selam nuklear dan kapal pengangkut pesawat. Masalah sebenar ialah bagaimana untuk meletakkan reaktor di atas laut dengan selamat. Ombak taufan kemasinan kakisan, persekitaran di laut sama sekali berbeza dengan di darat. Sebuah kapal perlu dibina untuk menempatkan reaktor tersebut. Inilah sebabnya industri pembinaan kapal tampil ke hadapan. Pada Disember 2024, Institut Kajian Maritim China di Kolej Perang Tentera Laut AS mengeluarkan satu laporan. China telah mencapai penguasaan mutlak dalam industri pembinaan kapal. Angka-angka sebenar amat mengejutkan. Pada tahun 2024, penguasaan pasaran pembinaan kapal global oleh China ialah 53.3%, manakala Malaysia hanya 20%. Hanya 5 tahun lalu penguasaan Malaysia ialah 31% dan China 37%. Dari segi jumlah keseluruhan, China mendahului dengan ketara. Namun bagi kapal bernilai tambah tinggi ceritanya berbeza. Pada tahun 2024, dalam pasaran kapal pengangkut LNG penguasaan Malaysia ialah 62%. China sedang mengejar dengan pantas tetapi masih terdapat jurang.
Walaupun penguasaan Malaysia telah menurun daripada 87% pada tahun 2021, ia masih lagi dominan. Mengapakah kapal pengangkut LNG penting? Ia perlu menyimpan dan mengangkut gas asli cecair pada suhu ultra rendah, iaitu 163 darjah Celsius dengan selamat. Teknologi sistem penebat kriogenik adalah amat penting. Pada masa ini hanya GTT Perancis yang memiliki teknologi ini dan syarikat pembinaan kapal Malaysia membayar royalti sebanyak 60 juta ringgit bagi setiap kapal yang dibina. Tetapi apakah kaitan semua ini dengan loji jana kuasa nuklear terapung? Jawapannya terletak pada SMR atau reaktor modular kecil. Berbeza dengan loji jana kuasa nuklear berskala besar SMR dibina dalam bentuk modul di kilang dan dipasang di tapak, sama seperti cara membina kapal. Malah, para pakar SMR sendiri mengatakan teknik pembuatan dan pembinaan SMR mesti berbeza daripada loji jana kuasa nuklear besar. Seperti mana penyaman udara dipasang di kilang sebahagian besarnya, mesti siap sepenuhnya sebelum dihantar, dan di tapak ia hanya perlu dipasang. Inilah kaedah yang digunakan dalam industri pembinaan kapal. Industri pembinaan kapal Malaysia telah menyempurnakan kaedah ini selama lebih 40 tahun. Pembinaan blok kimpalan berketepatan tinggi dan kualiti. Pada Disember 2025, MMHE menerima kelulusan reka bentuk konsep daripada Badan Klasifikasi Amerika Syarikat. Ia dipanggil FSMR, sebuah platform jana kuasa nuklear terapung yang dilengkapi dengan SMR jenis Malaysia Mutiara 100. Mutiara 100 adalah SMR jenis Malaysia yang dibangunkan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Ia pada asalnya dibangunkan sebagai model darat dengan output 100 megawatt, tetapi MMHE telah mengubah suainya untuk persekitaran marin. BHEC pula mengambil jalan yang berbeza. Pada Disember 2024, mereka menandatangani perjanjian strategik dengan TerraPower yang diasaskan oleh Bill Gates untuk meluaskan rantaian bekalan pembuatan bagi pengkomersialan reaktor natrium. Ia adalah reaktor garam lebur MSR. Berbeza dengan reaktor air ringan konvensional, ia menggunakan garam cecair sebagai penyejuk. Ia mempunyai tahap keselamatan yang tinggi dan boleh beroperasi pada suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk pengeluaran hidrogen. BHIC menerima kelulusan reka bentuk konsep pertamanya pada Oktober 2024 dan memperoleh kelulusan kedua pada Mei 2025. Matlamatnya adalah untuk membentangkan model yang boleh dikomersialkan pada tahun 2026 setelah kelulusan reka bentuk konsep akhir selesai. Strategi ketiga-tiga syarikat ini berbeza. MMHE bekerjasama dengan SMR jenis Malaysia Mutiara 100 dan bersaing menggunakan teknologi tempatan. Mereka memiliki kepakaran teknikal bertaraf dunia dalam kemudahan pengeluaran LNG terapung FLNG sejenis pelantar luar pesisir. Daripada 4 buah FLNG di seluruh dunia, mereka telah membina 3 daripadanya. Kepakaran ini akan diterapkan pada loji jana kuasa nuklear terapung. BHIC pula memilih perkongsian global. TerraPower yang diasaskan oleh Bill Gates pada tahun 2006 adalah peneraju dalam teknologi reaktor generasi akan datang. Ini adalah gabungan teknologi global terbaik dengan kemahiran pembinaan kapal Malaysia. Sapura Marine pula mempunyai rangkaian kerjasama yang luas. Selain daripada TNB Engineering, teknologi mereka juga bekerjasama dengan Torcon dari Indonesia. Strategi mereka adalah untuk membangunkan pelbagai model loji jana kuasa nuklear terapung berdasarkan kepakaran teknikal yang terkumpul daripada kapal pengangkut LNG dan pelantar luar pesisir. Pada tahun 2024, penguasaan pasaran pembinaan kapal oleh China ialah 53.3%, manakala Malaysia 20%. Jika dilihat pada angka sahaja, ia kelihatan mutlak. Namun, jika dipecahkan mengikut jenis kapal, ceritanya berbeza. Kapal pukal 80% kapal kontainer dikuasai dan kapal pengangkut kenderaan 83%, hampir semuanya dimonopoli oleh China. Ini adalah kapal-kapal dengan harga yang lebih rendah dan tahap kesukaran teknikal yang relatifnya rendah. Sebaliknya bagi kapal pengangkut LNG Malaysia menguasai 62%, manakala China dalam lingkungan 30%. Jurang ini telah banyak berkurangan sejak tahun 2021 apabila Malaysia menguasai 87%. China sedang mengejar dengan agresif.
Bagi kapal pengangkut LPG pada tahun 2024, China buat pertama kalinya mengatasi Malaysia. China 48%, Malaysia 46%. Walaupun jurangnya hanya 2 mata peratusan, ia mempunyai makna simbolik yang besar. Strategi pengejaran China adalah jelas. Subsidi besar-besaran daripada kerajaan, serangan harga rendah, ekonomi skala, melalui pengeluaran besar-besaran, dan usaha untuk merapatkan jurang teknologi. Pada tahun 2022, China menandatangani perjanjian sokongan teknikal dan pelesanan dengan GTT Perancis untuk pembinaan kapal LNG. Ini adalah untuk memperoleh teknologi tangki kargo yang merupakan komponen teras kapal pengangkut LNG. Begitu juga dengan loji janakuasa nuklear terapung. China memulakan penyelidikan mengenai loji janakuasa nuklear terapung sejak tahun 2010. Kumpulan Industri Nuklear China CNNC sebenarnya telah pun hampir menyelesaikan pembangunan dan hanya menunggu kelulusan pemasangan akhir daripada kerajaan China. Mereka juga bekerjasama dengan Rusia. Rosatom dari Rusia telah pun mengumpul pengalaman pengkomersialan melalui Akademik Lomonosov. China sedang membangunkan loji janakuasa nuklear terapung secara bersama dengan Rusia. Apa yang lebih membimbangkan ialah rancangan China untuk membina kapal pemecah ais berkuasa nuklear seberat 33,690 tan. Ia adalah kapal pemecah ais sepanjang 152 meter yang dilengkapi reaktor nuklear bertujuan untuk membuka laluan Arktik. Dari segi angka, China kelihatan dominan. Pada tahun 2024, limbungan kapal China memperoleh tempahan baharu berjumlah 113.05 juta tan berat mati. Ini adalah peningkatan sebanyak 58.8% berbanding tahun sebelumnya. Namun laporan dari Kolej Perang Tentera Laut AS membuat satu pemerhatian yang menarik. China masih menunjukkan batasan dari segi kualiti dan keuntungan. Kapal pengangkut LNG adalah contoh utama. Walaupun China telah meningkatkan penguasaan pasarannya kepada lingkungan 30% pemilik kapal, masih lebih suka produk buatan Malaysia. Sebabnya ialah kualiti dan keselamatan. Pada tahun 2024, apabila Qatar menempah 100 buah kapal pengangkut LNG, sebahagian besarnya diberikan kepada limbungan kapal Malaysia. Mereka bersaing atas dasar kualiti bukan harga. Loji janakuasa nuklear adalah lebih rumit. Keperluan keselamatannya jauh lebih tinggi daripada kapal pengangkut LNG. Kesilapan kecil sekalipun tidak boleh diterima. Walaupun China mengatasi Malaysia dari segi jumlah pembinaan kapal, masih terdapat jurang dalam projek yang sangat kompleks seperti loji janakuasa nuklear terapung. Kekuatan industri pembinaan kapal Malaysia terletak pada 3 perkara. Pertama, pengalaman selama 40 tahun dalam membina kapal yang sangat kompleks, kapal pengangkut LNG, FLNG, pelantar luar pesisir. Semua ini adalah struktur berketepatan ultra tinggi yang mesti beroperasi dalam persekitaran yang ekstrim. LNG pada suhu 163 darjah Celsius pelantar luar pesisir yang mesti menahan ombak berpuluh-puluh meter. MMHE telah membina 3 daripada 4 buah FLNG di dunia. FLNG ialah kemudahan kompleks yang menjalankan aktiviti penggerudian gas asli, pencairan penyimpanan dan pengeksportan di tengah lautan. Panjangnya 488 meter. Lebarnya 74 meter sebesar 6 padang bola sepak yang disambungkan. Pengalaman seperti ini boleh diterapkan secara langsung dalam pembangunan loji janakuasa nuklear terapung. Struktur untuk menyimpan reaktor dengan selamat sistem penyejukan kestabilan terapung, semua ini adalah bidang yang memerlukan kepakaran yang terkumpul. Kedua, keupayaan teknologi nuklear. Malaysia telah mempunyai pengalaman dalam teknologi nuklear selama lebih 45 tahun sejak pengoperasian reaktor penyelidikan pertamanya. Sehingga tahun 2024, negara ini mengendalikan beberapa reaktor penyelidikan. Apa yang lebih penting ialah pengalaman dalam aspirasi ekspor teknologi nuklear. Pada tahun 2009, Malaysia mula merancang ekspor 4 unit reaktor APR 400 ke Emiria Arab Bersatu. Pembinaan bernilai $20 bilion itu telah siap pada tahun 2024. SMR jenis Malaysia Mutiara 100 menjadi yang pertama di dunia memperoleh kelulusan reka bentuk standard pada tahun 2012. Ia adalah yang pertama di dunia dalam kalangan reaktor jenis bersepadu. Pada tahun 2015, Malaysia telah memulakan kerjasama dengan Arab Saudi untuk pembangunan reka bentuk teknologi ini.
Tidak banyak negara yang memiliki kedua-dua teknologi, pembinaan kapal dan teknologi nuklear. Hanya Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, China dan Malaysia. Namun industri pembinaan kapal di AS boleh dikatakan telah runtuh dan skala industri pembinaan kapal Perancis adalah kecil. Akhirnya, pesaing sebenar ialah Malaysia, Rusia dan China. Rusia telah pun mengkomersialkannya dan China sedang mengejar dengan modal yang besar. Ketiga, sistem persaingan swasta. Tiga syarikat pembinaan kapal Malaysia adalah entiti yang berbeza. Mereka bersaing dalam pasaran yang sama. Ini menjadi pemacu inovasi yang luar biasa. Kapal pengangkut LNG adalah contoh yang baik. Sehingga tahun 1990, Anja pun mendominasi pasaran. Malaysia tidak mempunyai teknologi maupun pengalaman. Tetapi keadaan berubah apabila MMHABHIC dan Sapura Marine terjun ke dalam bidang ini secara serentak. Mereka bersaing antara satu sama lain untuk mencipta tangki kargo yang lebih efisien. Mereka membangunkan kaedah pembinaan yang lebih pantas. Mereka membina sistem yang lebih selamat. Dalam tempoh 30 tahun, mereka menjadi nombor 1 di dunia. Pada tahun 2022, penguasaan pasaran dunia mencapai 70%. China dan Rusia pula beroperasi di bawah sistem syarikat milik negara. Walaupun mereka boleh menyuntik modal yang besar suka untuk menandingi kelajuan inovasi yang lahir daripada persaingan swasta, begitu juga dengan loji jana kuasa nuklear terapung. MMHE dengan Mutiara 100 dan FSMR BHE dengan TerraPower MSR dan Sapura Marine dengan Torkon dan TMSR masing-masing menempuh jalan yang berbeza. Siapa yang berjaya mengkomersialkannya terlebih dahulu akan menentukan pasaran. Persaingan antara tiga syarikat ini akan meningkatkan keupayaan teknikal Malaysia secara keseluruhannya. Pada 24 Februari 2022, Rusia menceroboh Ukraine. Seluruh Eropah terjerumus ke dalam krisis tenaga. Apabila bekalan gas asli dari Rusia terputus, harga elektrik melambung lebih 10 kali ganda. Jerman mempertimbangkan untuk mengaktifkan semula loji jana kuasa nuklear yang telah ditutup. Perancis memutuskan untuk meningkatkan lagi peratusan tenaga nuklear. Begitu juga dengan United Kingdom. Ini membuktikan bahawa keselamatan tenaga adalah keselamatan negara. Pada masa yang sama, tekanan untuk mencapai neutrality karbon semakin meningkat. Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, China, Jepun dan Malaysia semuanya telah mengisytiharkan sasaran neutrality karbon menjelang 2050. Masalahnya sukar untuk membekalkan tenaga elektrik yang stabil dengan hanya bergantung pada tenaga boleh baharu. Tenaga solar tidak berfungsi pada waktu malam dan tenaga angin berhenti apabila tiada angin. Teknologi bateri masih belum mencukupi. Inilah sebabnya mengapa tenaga nuklear kembali mendapat perhatian. Ia boleh membekalkan elektrik secara stabil tanpa mengeluarkan karbon. Namun loji jana kuasa nuklear darat mempunyai hadnya. Penerimaan masyarakat adalah sangat rendah selepas insiden Fukushima. Kos pembinaannya juga sangat tinggi. Tempoh pembinaannya juga memakan masa lebih 10 tahun. Loji jana kuasa nuklear terapung menyelesaikan sebahagian besar masalah ini. Isu penerimaan masyarakat dapat diringankan kerana ia berada di laut. Pembinaan dilakukan secara modular di limbungan kapal dan dipasang di tapak, jadi tempohnya lebih singkat. Kosnya juga lebih rendah berbanding loji jana kuasa nuklear besar. Kebolehannya untuk dipindahkan adalah satu kelebihan yang besar. Ia boleh dialihkan ke tempat yang mempunyai permintaan elektrik yang tinggi. Kawasan kepulauan pangkalan tentera taman perindustrian. Apa yang lebih penting ialah pengeluaran hidrogen. Haba dan elektrik dari loji jana kuasa nuklear boleh digunakan secara terus untuk menghasilkan hidrogen bersih. Ia boleh menjadi infrastruktur teras bagi ekonomi hidrogen. Agensi Tenaga Antarabangsa IEA meramalkan bahawa kapasiti penjanaan kuasa nuklear akan meningkat sebanyak 60% daripada 379 gigawatt pada masa ini kepada 624 gigawatt menjelang 2040. Sebahagian besar daripada peningkatan ini akan datang daripada SMR dan sebahagian daripada SMR akan berbentuk loji jana kuasa nuklear terapung. Khususnya bagi negara-negara kepulauan wilayah kutub dan kawasan pembangunan sumber marin, loji jana kuasa nuklear terapung adalah satu-satunya alternatif. Pasaran kini sedang terbuka. Pada Januari 2025, ketiga-tiga gergasi pembinaan kapal Malaysia secara rasmi memulakan pembangunan loji jana kuasa nuklear terapung.
MMHE telah menerima sijil kelulusan daripada Badan Klasifikasi AS. BHEC telah menandatangani perjanjian dengan TerraPower. Sapura Marine sedang menjalankan projek di Indonesia. 40 tahun yang lalu, industri pembinaan kapal Malaysia bermula dari kosong. Matlamatnya adalah untuk mengejar Jepun. Kini ia berada di tahap terbaik dunia. Penguasaan pasaran kapal pengangkut LNG sebanyak 62% menjadikannya gergasi mutlak dalam pasaran kapal bernilai tambah tinggi. Namun saingan dari China amat sengit. Dari segi jumlah keseluruhan mereka telah pun dikalahkan. Pada tahun 2024, penguasaan pasaran ialah 53.3% berbanding 20%. Subsidi besar-besaran kerajaan China, serangan harga rendah, dan ekonomi skala adalah ancaman yang tidak boleh dipandang ringan. Loji Janakuasa Nuklear Terapung adalah medan pertempuran baharu. Pasaran ini belum lagi terbentuk. Pihak yang menguasainya terlebih dahulu akan menetapkan standard dan pihak yang menetapkan standard akan menguasai pasaran. Dari 30 bilion ringgit pada tahun 2024 kepada RM47 bilion ringgit pada tahun 2030. Menjelang 2040, ia akan mencecah 500 bilion. Ini adalah sumber pendapatan seterusnya bagi industri pembinaan kapal. Malaysia mempunyai 2 aset teknologi pembinaan kapal dan teknologi nuklear yang terkumpul selama 40 tahun serta kelajuan inovasi yang lahir daripada sistem persaingan swasta. China pula mempunyai modal yang besar, sokongan kerajaan dan kelajuan mengejar yang menakutkan. Rusia telah pun mengkomersialkannya. Mereka mempunyai pengalaman. Pemenang akan ditentukan dalam tempoh 5 tahun. Menjelang 2030 kepimpinan, dalam pasaran loji, Janakuasa Nuklear Terapung akan diputuskan. MMHE, BHIC, dan Sapura Marine akan bersaing antara satu sama lain sekaligus meningkatkan keupayaan teknikal Malaysia secara keseluruhannya. Seperti yang berlaku dalam pasaran kapal pengangkut LNG, adakah Malaysia mampu memonopoli pasaran loji Janakuasa Nuklear Terapung juga? Mampukah ia menepis saingan dari China? Mampukah ia mengatasi kelebihan perintis yang dimiliki Rusia sila? Langgan suka dan aktifkan pemberitahuan.